اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والفائدة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita untuk terus menjadi orang yang mendirikan solat dan menyempurnakan hak-hak solat, dan Allah terima solat kita insya-Allah. Baik, sambungan kita muka surat berapa? 167. Masih lagi membicarakan tentang puasa. Baik, pemandangan kita hampir masuk bulan Ramadan. Kita muzakarah lah, kalau ada soalan kita boleh tanya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Baik, syarat sah puasa menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pertama, al-Islam. Sahnya puasa seseorang itu dengan syarat dia adalah orang Islam. Dan sekiranya dia orang bukan Islam, dia berpuasa, maka tidak sahlah puasanya. Ataupun orang yang bukan Islam tetapi dia baru masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, dia mahu masuk Islam siang hari bulan Ramadan, dia masuk Islam, juga tidak sah juga puasanya di siang hari itu, sebab malam dia tidak berniat. Malam tu dia tak berniat. Kalau dia niat malam pun tak sah juga, sebab malam tadi dia masih bukan orang Islam. Syarat sah niat adalah Islam. Cuma kita orang Islam boleh beri galakan kepada muallaf ini untuk sama-sama meninggalkan makan dan minum, sekurang-kurangnya bersama-sama dengan orang Islam, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, maka kita biarkan dia makan dan minum, sebab dia orang baru dalam agama Islam. Baik. Yang kedua, berakal dan mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Tahu membezakan antara baik dan buruk. Itu dia punya pengertian mumayyiz. Dan bila kita lontarkan soalan, dia boleh jawab dengan betul. Maka mumayyiz ini adalah kepada kanak-kanak lah. Dia ada dua, satu akil baligh, satu lagi mumayyiz. Budak yang sudah mumayyiz belum semestinya dia sudah akil baligh. Kan budak zaman sekarang kan cerdik. Ramai yang cerdik-cerdik, pandai bercakap lah, pandai berceloteh macam orang tua. Tapi dia belum lagi akil baligh, dia masih dikira mumayyiz. Satu lagi, kalau dia berhadas ataupun dia qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, dia boleh istinja sendiri. Dia boleh basuh sendiri. Kalau makan, dia boleh makan sendiri. Dan kalau budak ini berpuasa, maka puasanya sah, tapi dia tidak wajib berpuasa. Dia tak wajib puasa, tapi kalau dia puasa, puasanya sah. Berakal artinya tidak gila. Orang gila ni dia tak wajib buat apa-apa pun. Puasa tak wajib, semayang tak wajib, qada semayang pun tak wajib, qada puasa pun tak wajib, sebab dia terkeluar daripada pengertian mukallaf. Apa makna mukallaf? Pertama, ciri-ciri mukallaf: Islam, sempurna akal. Yang ketiga, akil baligh,
sempurna panca indera, sekurang-kurangnya penglihatan atau pendengaran. Yang kelima, sampai kepadanya seruan dakwah. Sampai kepadanya seruan dakwah ataupun maklumat-maklumat tentang agama Islam. Maka kalau lengkap 5 ciri mukallaf ini, orang ini wajiblah berpuasa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Bagi wanita, kalau dia berhaid dan nifas di siang hari pada bulan Ramadan, maka tidak sahlah puasanya ataupun batallah puasanya. Ini sedia maklum. Dulu kat sini saya pernah mengajar ke bab haid ni. Pernah kan? Tapi kuliah duha lah. Ingat lagi ke tak tu? Baik, sekurang-kurang haid bagi perempuan 1 hari 1 malam. Kita ulang kaji sikit. 1 hari 1 malam. Kalau darah perempuan itu berjalan 1 hari 1 malam 24 jam, maka itu dikira darah haid. Kalau darah itu kurang 24 jam, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Sebanyak-banyak haid bagi wanita adalah 15 hari 15 malam. Dan kalau darahnya melampaui ataupun melebihi 15 hari 15 malam, maka itu darah istihadah. Darah yang lebih itu dipanggil darah istihadah. Darah istihadah ni, kalau kategori darah yang keluar daripada rahim perempuan itu kategorinya istihadah, maka perempuan itu wajib solat dan wajib berpuasa. Dia wajib solat dan dia wajib berpuasa. Dia seolah-olah seperti wanita yang suci. Wanita suci dia tak keluar darah. Perempuan istihadah dia keluar darah. Keluar darah dengan tak keluar darah, dua-dua ni sama. Wajib puasa, wajib solat, boleh masuk masjid, boleh baca Quran, boleh bersama dengan suami. Hukumnya halal, harus hukumnya. Majoriti orang perempuan haid 6 hingga 7 hari. Kebanyakan orang perempuan 6 hingga 7 hari. Masalah yang berlaku bagi orang perempuan ni, bila masalah haid ni dia berlaku dalam bulan Ramadan. Yang kedua, masalah berlaku ketika menunaikan haji ataupun umrah. Ini masalah yang berlaku yang berkait dengan haid dan nifas. Sebab Ramadan, puasa dengan haji umrah ni dia berkait dengan masa. Dia berkait dengan masa. Contoh, contohnya, kalau orang perempuan dia tak faham bab ni, maka mudarat dia dalam bab ibadat yang lain. Mudarat bab lain. Kalau satu orang perempuan tu, katalah dia datang haid selama 7 hari. Contoh, setiap bulan darahnya 7 hari. Ni orang lelaki pun kena tahu ni. Sebab ada isteri dan anak perempuan. 7 hari keluar darah haid. Biasanya hari ke-8 dia akan mandi wajib ataupun mandi mengangkat hadas besar. Jadi bila masuk hari ke-8 dia pun mandi wajib. Ini masalah yang berlaku lah. Maka darah pun berhenti pada hari ke-8. Hari ke-9, ke-10 darah tak ada. Hari ke-11, ke-12 darah tak ada. Tiba hari ke-13 keluar darah. Kan? Keluar darah pada hari ke-13. Itu darah apa? Darah haid ke darah istihadah? Wanita muslimat, kenapa darah haid? Sebab darah tu belum melebihi 15 hari. Okey. Ingat lagi dah tu. Alhamdulillah. Okey, satu lagi masalah. Perempuan ni darah haidnya 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kemudian darahnya berlanjutan sampai hari ke-16, 17, 18, 19, 20. Maknanya dia dah melebihi 15 hari. Tapi orang yang tak belajar bab ni, dia terus tak puasa.
Hari ke-16 tak puasa, 17, 18, 19, 20 dia tak puasa. Padahal itu adalah darah istihadah ataupun dipanggil darah fasad, darah penyakit yang hukumnya bukan hukum haid. Hukumnya bukan hukum haid, dia adalah darah istihadah. Sebab hukum haid ni sampai 15 hari saja maksimum hukum haid. Kalau perempuan tu keluar darah selama 30 hari, takkan 30 hari tak puasa? Kan? 30 hari. Maka dalam 30 hari tu, kalau 30 hari keluar darah, kena pergi jumpa doktor lah. Jumpa doktor untuk buat rawatan, ataupun pergi buat rawatan Islam. Takut dekat rahim dia ada gangguan. Saya ramai juga, saya rawat perempuan yang ada gangguan dekat rahim. Perempuan banyak kena gangguan dekat rahim. Sama ada darah haidnya keluar terlalu banyak, tak berhenti-berhenti, ataupun darah haidnya keluar sikit-sikit setiap bulan. Ada gangguan duduk dekat situ. Dia kena buat rawatan. Jadi dalam 30 hari itu ada istihadah, ada haid. Dia kena tahu kira. Walaupun darah keluar sama je setiap hari, darah keluar sama je, tapi dalam kiraan hari itu berbeza di antara hukum haid dengan hukum istihadah. Itu secara basic, bab asas dalam bab ni. Dan satu lagi perbezaan bagi lelaki dan perempuan yang kali pertama akil baligh. Kali pertama akil baligh. Contohnya anak kita, anak lelaki yang kali pertama akil baligh. Akil baligh orang lelaki ni adalah keluar mani. Itu je dia punya tanda baligh. Tapi perempuan ada dua tanda baligh. Yang pertama, orang perempuan sama ada dia keluar darah haid ataupun dia keluar mani juga sebab mimpi. Orang perempuan pun ada mimpi juga, tapi jarang-jarang. Mimpi berkahwin, kemudian keluar mani dan sebagainya. Maka dia sudah dikira akil baligh walaupun dia belum keluar darah haid. Baik, orang lelaki, remaja lelaki, dia keluar mani di siang hari bulan Ramadan. Semalam dia belum akil baligh, tiba-tiba pagi tu dia tidur pukul 10 mimpi bersetubuh dengan perempuan, kemudian dia keluar mani. Apakah hukum puasanya? Batal ataupun tidak? Jawapannya tidak batal. Melainkan kalau dia keluarkan air mani sendiri. Dia keluarkan dengan cara onani ke, dengan apa cara sekalipun, sengaja mengeluarkan, maka dia punya puasanya batal. Tapi kalau sebab mimpi, maka puasanya tidak batal. Berbeza dengan remaja perempuan. Kalau dia keluar darah di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Puasanya batal. Dan nifas. Darah nifas ni bila keluar, darah nifas ni apabila perempuan itu bersalin ataupun beranak, lepas bayi keluar daripada rahimnya, maka disusuli dengan darah. Maka darah itulah dinamakan darah nifas. Nak dinamakan darah nifas, syaratnya rahim perempuan mesti kosong daripada bayi. Barulah nama darah tu darah nifas. Katakanlah seorang perempuan atau wanita tu dia ada 5 orang anak dalam perut, kembar. Besar perut dia. Kan pernah ada masuk dalam media sosial kan, perempuan tu dia kembar 9 ke. Besar betul perut dia. Anak pertama keluar, lepas tu darah keluar. Darah tu belum namanya darah nifas, sebab masih ada bayi dalam perut. Anak kedua keluar, lepas tu darah keluar, belum darah nifas. Mesti sampai anak yang kelas ke-9 tu. Anak terakhir keluar, bayi keluar, lepas tu darah pun keluar, barulah namanya darah tu darah nifas. Kenapa istilahnya darah nifas? Nifas dalam bahasa Arab artinya nafas. Maknanya perut wanita itu sudah bernafas, sudah ada ruang. Ada ruang daripada bayi.
bayi semua dah keluar, dia ada nafas dalam perut tu. Maka kalau perempuan itu bersalin di siang hari bulan Ramadan, maka batallah puasanya, dan wajib diqada. Baik, keempat, apabila nyata masuknya bulan Ramadan, dilihatnya anak bulan. Sekarang ni kita ada badan ataupun unit yang melihat anak bulan. Okey. Jadi tahun ni, perayaan tahun ni kena buat persiapan awal-awal. Jangan jadi macam tahun lepas. Terkejut. Jangan kita terpedaya dengan adat kita selama ni. Kalau malam ni isytihar, lusa baru raya. Jangan. Kalau malam ni isytihar, boleh jadi besok raya. Tapi seronok juga tahun lepas tu kan. Tengok orang menggelabah, relax, tengah makan, saya buka puasa malam tu, buka puasa, isytihar, besok raya. Satu kedai makan menjerit, Dobi penuh, car wash penuh, kedai gunting rambut kena buka balik, dah tutup kena buka balik. Lemang, ada saya order lemang, orang jual lemang tu tak jadi jual. Saya tengok tinggal besi je, lemang tak ada. Dia pun kelang kabut, dia tak nak orang kacau dia, dia pun balik kampung. Itu nyata anak bulan Syawal. Ini nyata anak bulan Ramadan. Mereka yang ingin berpuasa diwajibkan berniat di dalam hati pada setiap malam di bulan Ramadan. Tempohnya bermula sesudah tenggelam matahari sehinggalah sebelum terbit fajar. Keesokan harinya, lafaz niat puasa adalah nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Pertama sekali, bermulanya niat puasa itu, dikira niat puasa itu adalah apabila masuknya waktu maghrib. Katakanlah besok puasa 1 Ramadan besok kan, maka maghrib tadi kita dah boleh start niat puasa besok. Tapi kalau asar kita dah niat, kita niat pada waktu asar, tak sah niat. Ataupun kita niat sebelum azan maghrib, niat itu tidak sah. Dia mesti niat apabila waktu maghrib telah pun masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun tu niat, sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Baru niat tu dikira. Dan last untuk berniat sebelum azan subuh berkumandang besok. Sebelum azan subuh berkumandang, maka itu di antara waktu niat. Dulu-dulu mak-mak ajar anak kalau niat puasa ni lepas sahur je. Padahal niat tu boleh ketika kita duduk nak buka puasa, lepas saja kita baca doa, apa doa nak buka puasa, lupa pula. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin nawaitu sawma ghadin. Terus ketika buka puasa dah, nanti lepas Syawal nanti, lepas tarawih nanti, Bilal ingatkan sekali lagi niat puasa. Orang yang nak niat sebulan boleh. Kita bertaklid kepada mazhab Maliki dipanggil. Niat setiap malam ni mazhab Syafi'i kita. Boleh tak kita nak niat sebulan? Boleh, tapi dengan syarat di awal Ramadan. Bukan dah masuk 5 Ramadan kita baru nak niat sebulan, tak boleh. Cuma kata ulama fiqh Syafi'i, ulama fiqah kata, walaupun kita dah niat, kita dah cover 30 hari, hendaklah kita renew niat kita setiap malam juga. Niat sebulan ni untuk kod-kod lah, kita ni orang pelupa. Contohlah katalah dah ditimpa penyakit nyanyuk, katakan lupa niat. Jadi kita niat cover awal-awal, besok nak puasa, malam ni sahaja aku puasa 30 hari pada tahun ini kerana Allah Ta'ala, dah cover. Tapi kalau besok masih ingat untuk niat, maka afdal diulang niat itu. Baik, rukun-rukun puasa. Yang pertama sekali, orang yang puasa
mesti ada orang. Nak puasa mesti ada orang, tak ada orang macam nak puasa. Yang kedua, orang itu mesti ada niat. Yang ketiga, orang yang dah niat itu, dia mesti menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Akan dijelaskan kemudian. Bawah ni akan jelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, perkara yang membatalkan puasa, yang pertama, makan atau minum dengan sengaja meskipun sedikit. Jika terlupa tidak membatalkan puasa, tetapi wajib berhenti sewaktu menyedari bahawa diri sedang berpuasa. Baik, makan minum yang manakah yang membatalkan puasa? Makan dan minum dalam keadaan nyata dan sedar. Dalam keadaan nyata dan sedar dan sengaja, batal. Ada tak makan dan minum di siang hari belum puasa tapi tak batal? Selain daripada terlupa, ada tak? Ada? Ni jarang ustaz-ustaz beritahu, tapi saya beritahu. Siapa makan dalam keadaan dia begitu, maka puasanya tak batal walaupun banyak mana dia makan. Selain daripada terlupa. Terlupa tu kita dah sedia maklum lah. Makan dalam mimpi. Pernah tak makan dalam mimpi? Pernah kan? Baru nak gigit burger tu dah kena kejut, bangun. Aduh. Kan? Baru nak makan goreng pisang, bangun. Asar. Aduh, bagilah makan dulu. Kan? Boleh mimpi kan? Kalau saya setakat ni, yang paling terlupa pun dah pegang teko lah. Setakat tu je lah, pegang teko. Baru nak tuang lah, puasa, tak boleh, maaf. Kalau dah habis TO tu secawan, baru teringat, tak ada masalah. Tapi jarang berlaku lah kan? Melainkan dia dalam seumur hidupnya, tahun tu dia baru je puasa. Selama ni tak pernah puasa, tahun tu baru puasa. Tu banyak terlupa lah. Banyak terlupa. Baik, satu lagi, terlupa dengan tersilap dalam fiqh dua perkara yang berbeza. Terlupa lain, tersilap lain. Saya pernah bahas kat sini kot. Pernah cerita tak? Tersilap dengan terlupa. Terlupa dia macam ni. Yang ni pun saya pernah terbuat. Duduk kat meja, zaman-zaman sekolah lah. Duduk kat meja, mak kita hidang lah nasi, lauk, apa semua, letak air, sirap bandung, letak je air, ambil pak, minum. Itu tersilap ke terlupa? Itu terlupa, dimaafkan, kena kumur balik. Walaupun lagi 30 second nak azan. Walaupun lagi 30 second nak azan, buat benda yang membatalkan puasa, batal puasa. Ni ujian untuk orang perempuan. Lagi seminit nak azan, period. Allahu Akbar. Mengadang. Dah puasa lama kan. Lagi seminit. Sekarang masuklah, akan dikumandangkan azan. Bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Gambar jam. Tak. Zaman dulu lah, kan tak ada lah. RTM. Tiba-tiba darah keluar. Batal puasa. Tapi tak berdosa lah, sebab dia period. Baik, tadi terlupa, terminum, ter tu semua lupa. Tersilap. Macam mana contoh tersilap? Tersilap kan? Okey. Zaman dulu kalau di kampung-kampung tak ada mikrofon, kena pakai beduk. Tang. Saya ingat zaman kecil-kecil balik kampung, nenek saya, diam. Kita kecil-kecil kan, dengan sepupu-sepupu kan bising. Bising. Diam, orang nak dengar kantung kan. Tang. Okey, dah masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum apa semua. Contohlah, rupanya bukannya kantung masjid. Rupanya orang tengah bertukang, katakan. Orang tengah bertukang, tang, tersilap. Ingatkan kantung, rupanya bukan. Ataupun Tok Bilal test mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Test. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dah minum lah. Makan kurma. Itu bukan terlupa, itu tersilap. Walaupun kesilapan tu dibuat oleh orang lain, puasa kita tetap batal. Kata ulama fiqh,
batal juga. Itu tersilap. Habit orang suka tarik, tuan. Tarik, rupanya makanan sahur pagi tadi terselit kat gigi, masuk telan. Apakah hukumnya? Batal tak puasa? Batal atau tidak, tengok. Kalau dia tahu ada makanan terselit, kemudian dia buat macam tadi, macam Abang Zul buat tadi tu, puasanya batal. Kalau dia tak tahu, dia buat, dia tarik. Contoh kan, ada setengah orang macam tu kan, dia suka tarik macam tu, tiba-tiba masuk sisa makanan, dia tak tahu, maka dimaafkan pada syarak. Dimaafkan pada syarak. Makanan sahur yang kita makan tadi tu ada sisa, kalau ditelan selepas azan subuh, puasa batal. Puasa boleh jadi batal. Satu lagi apa? Ada tak? Okey, makan minum nanti muntah je lah. Okey, baik. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja, dipanggil nawafiz. Nawafiz ni artinya rongga yang terbuka. Mana rongga kat badan kita? Mana yang dikira rongga? Kalau masuk, batal. Kalau dekat kepala, pertama sekali hidung, lepas tu telinga, lepas tu mulut. Kalau dekat bawah, kemaluan depan dan belakang. Depan dan belakang. Perempuan ada 3 lubang, kita maaf sebut. Kencing, rahim dan dubur. Maka 3 tu dipanggil dipanggil rongga. Lelaki 2, mulut zakar dengan dubur, itu dipanggil rongga. Maka selain daripada itu tidak dipanggil rongga. Contohnya mata. Kan, kita ambil air, tembak mata. Contoh, batal tak puasa? Tak batal puasa, sebab dia bukan rongga. Rongga yang terbuka. Kaedahnya, sesuatu yang di luar masuk ke dalam, benda luar masuk ke dalam, membatalkan puasa. Tapi kalau daripada dalam keluar, tak batal puasa, kecuali mani saja. Kecuali air mani saja. Adapun orang yang mani dan muntah, 2. Air mani dan muntah. Muntah tengok juga, kalau muntah disengajakan, dia jolok muntah, batal puasa. Dia jolok tu pun dah batal puasa dah. Dia jolok tangan masuk dekat kerongkong tu pun dah batal puasa. Ataupun dia pusing, muntah saja, dia pusing nak bagi pening. Dia pusing, pening, muntah, maka puasanya batal. Tapi kalau termuntah tanpa apa-apa sengaja buat, maka puasanya tidak batal. Puasanya tak batal. Cuma perkara-perkara baru yang datang sekarang ni, yang tak ada pada zaman Nabi SAW, contohnya memasukkan sesuatu ke dalam bukan rongga. Contohnya kita masuk drip air dekat hospital, kan, wire tu masuk ke hospital. Adakah dia membatalkan puasa? Maka ulama' berbincang, ulama' kontemporari. Zaman Nabi tak ada macam tu. Zaman Nabi tak ada. Masukkan benda dalam badan tak ada. Tapi zaman sekarang ada. Batal ke tidak? Maka ulama' pun menjawab, apakah tujuan dia masukkan benda itu ke dalam badan? Kalau yang dimasukkan itu ubat, contohnya, untuk merawat badan dia. Contoh ubat apa? Contoh macam orang kanser, dia buat rawatan kemoterapi, kan, kemo contohnya. Kemo tu untuk mematikan sel kanser, bukan untuk kenyang. Maka perbuatan itu tidak membatalkan puasa lah. Adapun orang yang kemo tu nanti dia tak larat apa semua, itu cerita lain. Kalau dia nak puasa, perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Baik. Dan sekiranya dimasukkan benda itu untuk mengenyangkan perut, contohnya ditembus masuk dalam perut. Perut ni bukan rongga, tapi dia boleh masukkan makanan ataupun susu ke dalam perut itu, tujuan untuk menghilangkan lapar. Maka kata ulama', perbuatan tu membatalkan puasa.
Tapi kalau dia sakit, dia tak berdosa sebab dia dalam rawatan, kan? Dan orang yang memakai inhaler, orang asma, kan? Dia pakai inhaler tu, hukumnya apa? Hukumnya batal puasa juga. Adakah dia wajib qada? Dia wajib qada puasa. Kena asma. Tapi tengok keadaan dia macam mana. Kalau memang sepanjang tahun dia kena pakai inhaler, gas untuk kembangkan paru-paru tu, dia kena pakai gas untuk kembangkan paru-paru tu sepanjang masa, setiap hari, 365 hari dia kena pakai, dan tak ada waktu dan peluang untuk dia ganti puasa. Dia tak boleh ganti puasa dan dia tak boleh puasa di bulan Ramadan. Maka untuk orang ini, dia kena bayar fidyah sahaja. Dia kena bayar fidyah. Tapi kalau dia berlaku asma tu cuma dalam bulan Ramadan je, tiba-tiba semput, dalam bulan Ramadan, dia pakai tu dalam tempoh 20 hari ke, contoh 15 hari dalam bulan Ramadan. Bila habis tempoh tu, dia pun buang benda tu, tak pakai dah. Dia wajib qada. Dia wajib qada. Kalau dia tangguh qada, masuk Ramadan tahun depan, dia kena bayar fidyah. Nanti bab fidyah kita bincang panjang lah. Jelas tak? Jelas kan? Saya teringat masa saya sekolah tu, darjah 5, saya ingat lagi. Zaman dulu kan cikgu kan pakai lipstick kan, cikgu perempuan lah, dia pakai lipstick yang merah menyala tu kan, dia pakai. Cikgu kelas saya lah, nama dia ada lagi sampai sekarang. Dia masuk kelas, tiba-tiba ada kawan saya kata, "Cikgu, tak batal ke puasa pakai lipstick?" Terdiam cikgu tu. "Tak batal ke puasa?" Kemudian cikgu tu kata, "Tak semestinya." Saya ingat apa ni jawapan tu, "Tak semestinya." Cikgu tu kata. Betul ke tak jawapan cikgu tu? Bila saya dah belajar apa semua, betul lah jawapan dia, tak semestinya. Boleh jadi batal, boleh jadi tak batal. Macam mana boleh jadi batal lipstick tu? Kalau dia jilat, kan? Dia jilat lipstick tu kat bibir, bercampur dengan air liur, lepas tu dia telan. Maka lipstick tu benda asing di luar masuk ke dalam perut, ke rongga, batal lah puasa. Tapi kalau dia duduk kat luar je, tak ada apa-apa, tak ada masalah lah. Boleh lah. Benda di luar masuk ke dalam, membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, yang saya sebutkan tadi, muntah dengan sengaja ataupun dia melakukan benda yang penyebab kepada muntah. Dia saja lakukan benda penyebab tu menyebabkan dia muntah, maka muntah itu membatalkan puasa. Dan soalan daripada luar orang tanya lagi, cabut gigi batal tak puasa? Ataupun bersihkan gigi di siang hari bulan Ramadan. Maka saya pun komen lah, kenapa time puasa baru nak bersihkan gigi? Kan, boleh cabut gigi kan, bulan tak puasa, yelah dah sakit gigi macam mana kan. Tapi bersihkan gigi itu buatlah sebelum Ramadan kan. Baik, batal atau tidak, tengok kepada situasi. Proses untuk cabut gigi tu macam mana. Kalau cabut gigi semata-mata, tak batal puasa kan, dia tabut keluar, tak batal puasa. Tapi proses dia apa, doktor biasanya buat apa? Dia tembak dengan air kan, lepas tu berdarah, tertelan darah, tertelan darah, batal puasa. Puasa batal tapi tak berdosa, sebab dia kelakuan itu bukan dengan sengaja. Dia wajib qada. Kemudian keluar haid dan nifas, disebutkan tadi dah. Gila, orang gila, kalau digila di siang hari bulan Ramadan, walaupun sekejap, tiba-tiba jadi gila. Gila ni banyak sebab lah. Ada orang gila dengan sebab sakit fizikal, ada orang jadi gila dengan sebab disihir. Gila pun adalah salah satu sebab daripada akibat sihir. Ada orang buat sihir supaya orang tu jadi gila, ada. Ataupun orang yang kerasukan, kan? Orang yang kerasukan tak sedar. Memang ada orang yang dia on off dia punya kerasukan tu. Satu orang kawan saya, ustaz juga, mak dia boleh kena gangguan tapi on off di siang hari. Nak tahu mak dia kena gangguan ke, tiba-tiba mak dia cakap siam.
Tengah gangguan lah. Suara lain. Tapi dia tak ada menjerit-jerit, dia biasa, dia normal. Tapi suara dah lain. Panggil anak pun tak panggil nama lain. Putih, panggil anak putih. Contohnya. Putih, tu kena gangguan lah tu. Kalau dia berada dalam keadaan itu tak sedar, maka dikira hilang akal. Dikira hilang akal, boleh membatalkan puasa lah. Murtad, keluar daripada agama Islam, mengeluarkan mani dengan sengaja, bersetubuh melakukan hubungan kelamin pada siang hari dalam bulan Ramadan. Ni yang saya nak cerita ni sebelum azan ni. Ada satu tempat saya mengajar muslimat. Sekarang ni saya ada kuliah muslimat lah kat Senawang. Ada satu muslimat tu dia tanya, dia kata, "Ustaz, ni kawan saya tanya kawan saya. Dia nak cover. Kawan saya tanyalah. Tapi saya percayalah kawan dia tanya. Apa ni anak dia nak nikah dekat-dekat bulan Ramadan. Takut-takut terbabas dalam bulan Ramadan. Saya dengar ada ustaz kata boleh minum air dulu, dia kata. Sebelum bersetubuh minum air dulu. Boleh kan ustaz? Dia kan minum air dulu. Lepas tu baru masuk bilik. Boleh kan? Sebab ada ustaz tu dia kata boleh. Ustaz mana pula kata boleh ni? Panggil ustaz tu. Nak luku kepala dia. Apakah denda yang akan dikenakan kepada orang yang membatalkan puasa dengan sebab bersetubuh? Apa denda dia? Kafarah bagi lelaki 2 bulan berturut-turut puasa lepas habis Ramadan nanti. Lepas habis Ramadan nanti dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Lelaki saja, perempuan tak kena. Baik. Isunya dia bukanlah sebab takut kena ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang kita paling takut adalah besok di akhirat kita diazab. Dekat kubur kita diazab. Itulah poin pentingnya. Bukan takut kena puasa 2 bulan berturut-turut. Boleh faham tak? Memang dari segi hukum, kalau orang itu dia buka puasa dengan minum air, lepas tu baru dia bersetubuh dengan isteri dia, dia tak kena kafarah tu. Tu helah dia panggil helah. Tapi masa saya belajar di Hadramaut di Yaman dulu, ulama saya pernah dengar lah, ada ulama sana kata siapa yang membatalkan puasa dengan minum air ataupun makan, tujuan dia untuk berjimak dengan isteri dia, dia tetap kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Dia mencari helah untuk supaya tak kena kafarah. Maka dia kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Maka bertakwalah kepada Allah. Tak boleh, haram hukumnya membatalkan puasa di siang hari tanpa uzur. Hukumnya haram. Jadi nak elakkan perkara macam tu, elakkan nikah dekat-dekat bulan Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan. Nikahlah 3 bulan sebelum ke, 5 bulan sebelum ke, setahun ke, tak apalah. Okay. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan setakat ni? Kalau merasa makan Ustaz, kita nak pukul lagu 6. Okey, merasa ni dia dekat lidah je. Dia rasa kat lidah dan dia wajib kumur buang balik. Dan ulama fiqh kata hukumnya makruh. Perbuatan tu makruh. Tapi dibenarkan untuk orang yang nak berniaga. Kan, orang berniaga kan puasa juga. Jadi dia nak tahulah makanan tu terlebih garam ke, terkurang ke. Jangan rasa-rasa hilang. Rasa-rasa hilang. Nak puas hati lagi tambah nasi. Kan? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah lepas isyak nanti kita akan baca surah Al-Mulk. Jadi apa yang kita dengar tadi, kita niat untuk amal dan kita niat untuk sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, InsyaAllah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.
Saya nak iklan sikit.